Okey, jom kita mulakan. Silakan. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Muhammad Syah bin Pilus, Ketua Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu, Pengetua-pengetua daerah Gombak, penolong-penolong kanan daerah Gombak, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru, serta hadirin hadirat yang mati Allah sekalian. Bagi memula dan memuliakan majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, seiring kita menzahirkan rasa kesyukuran kehadrat Rabbul Izzah, Tuhan yang Maha Esa, kerana dengan limpah dan izinnya juga dapat kita dipertemukan dalam program World Quran Hour peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu bagi tahun 2020 ini. Semoga majlis seperti ini dapat menyamai rasa kecintaan yang mendalam terhadap kalam Allah dan seterusnya mengangkat martabat Al-Quran ke tahap tertinggi dan dijadikan petunjuk utama dalam melahirkan insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Sesuai dengan firman Allah SWT yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat lurus dan memberikan berita yang mengembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9. Hadirin hadirat sekalian, seperti kita sedia maklum, ganjaran membaca dan mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan ini sangatlah besar. Justru, warga Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu juga tidak ketinggalan untuk membaca Al-Quran bagi mendapat manfaat bersama. Lampu neon, penyeri malam, malam syahdu, sambut lebaran. Cantik di mata, indah di dalam, hiasan rumah, bacalah Al-Quran. Hari redup udara pun nyaman, duduk berehat di taman kekwa. Al-Quran dibaca jadi pedoman, pelita dunia menuju takwa. Sebelum kita meneruskan program kita pada hari ini, kami ingin menyeru pada hadirin hadirat untuk sama-sama berzikir Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim bersama-sama dengan diiringi minus lagi. Kalimah ini tampak ringan, tetapi sebenarnya berat timbangannya. Mari sama-sama kita berzikir dahulu. Ustaz. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah العظيم. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Alhamdulillah, selesai sudah kita berzikir. Semoga ia terus menjadi amalan buat kita insya-Allah. Warga yang dikasihi, kawan si burung unta, tepi keramat di waktu malam. Padamu Tuhan kami meminta, kata azimat penerus kalam. Justru majlis dengan penuh takzim menjemput dan mempersilakan yang berusaha Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Pusu, Muhammad Syah bin Pilus untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan.
Terima kasih kepada Tuan Pengacara Majlis Ustaz Abdul Azim pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati pengetua-pengetua daerah Gombak, yang berusaha Puan Rahmat Bibi, penolong kanan pentadbiran, Puan Zahra Desa, penolong kanan HEM, Puan Adura Muhammad, penolong kanan Kod Kekelem, Puan Siti Hawa Hairudin, penolong kanan petang, barisan JKMP, barisan kaunselor, guru-guru, ibu bapa dan para pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Al-Mubarak. Saya ucapkan kepada semua yang dapat hadir bersama pada tengah hari ini dalam program World Quran Hour misi Surah Ar-Rahman secara dalam talian, pautan Google Meet dan juga pautan YouTube. Tahniah saya ucapkan kepada Ustaz Nik Azizan bin Nik Jaafar kerana akan bersama-sama kita sebentar lagi secara live dalam YouTube yang boleh diikuti dalam taranum channel beliau. Tahniah juga saya ucapkan kepada Ustaz Azim yang sebentar lagi dapat bersama-sama kita untuk mentadabur ayat dari surah Ar-Rahman sesudah ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua jawatankuasa atas inisiatif untuk menganjurkan majlis pada hari ini agar warga SMK Sungai Pusu tidak ketinggalan bersama dalam majlis World Quran Hour edisi 2020 ini. Jadi World Quran Hour ini bukan sahaja sebuah majlis semata-mata tetapi gerakan untuk mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah di mana orang Islam boleh berinteraksi dengan Quran. Baca, fahami, hayati dan amalkan dengan caranya kita wujudkan satu suasana membaca Quran sebagai satu aktiviti yang menyeronokkan. Jadi kita lihat tema World Quran Hour kali ini ialah Reboot Global Harmony, yang mana surah Ar-Rahman dipilih dan di mana dalam surah itu terdapat 4 nikmat yang perlu difahami oleh setiap umat Islam dan bukan Islam. Yang pertama saya lihat ada nikmat yang paling dasar iaitu pada tauhid. Nikmat yang kedua dari segi nikmat penciptaan iaitu Al-Insan. Yang ketiga nikmat komunikasi Al-Bayan dan juga nikmat matahari dan bulan. Dimaklumkan juga surah Ar-Rahman dipilih untuk mengajak umat manusia menghargai ekosistem dan nikmat yang digunakan Allah Subhanahu Wa Taala selama ini. Jadi kita sedang melewati bulan Ramadan yang di dalamnya ada banyak sekali keberkahan dan kita memiliki 3 pilihan. Yang pertama saya lihat melewati Ramadan tanpa mengambil keberkahannya. Jadi siapa yang tinggalkan ini bila akhirnya dia akan jadi orang yang malang lah, rugi. Kemudian yang kedua melewati Ramadan dengan mengambil keberkahannya sedikit sahaja. Jadi orang ni pun rugi juga. Jadi yang ketiga ialah yang sebaiknya iaitu melewati Ramadan dengan berusaha bersungguh-sungguh. Keberkahannya iaitu dengan memperbanyak ibadah dan amal kebaikan. Itulah orang yang beruntung. Kini tamu kita ini iaitu bulan Ramadan sudah datang dan jangan sampai kita menyesal ketika ianya pergi tidak lama lagi. Kita sudah melewati 2/3 Ramadan ini dan insya-Allah ada 1/3 lagi iaitu 10 malam terakhir yang kita nanti-nantikan, malam Lailatul Qadar yang akan hadir kepada sesiapa yang berusaha mencarinya insya-Allah. Dan saya harap semua akan mendapat keberkatan pada bulan ini. Dan akhir kata semoga majlis ini dapat berjalan lancar seperti yang dirancang dan kita semua dapat keberkatannya. Jadi saya ambil peluang juga untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri pada hujung bulan ini dan hingga kita berjumpa lagi pada sesi persekolahan yang akan dibuka selepas Hari Raya nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih buat Yang Berusaha Tuan Ketua atas ucapan sebentar itu tadi. Seterusnya, hadirin yang dihormati Allah sekalian, sebelum kita meneruskan program pada pagi ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan sebuah nasyid yang digarap dan diilhamkan oleh Al-Fadhil Ustaz Nik Azizan, yang bertajuk Keberkatan Ramadan. Dipersilakan, Ustaz. رمضان أهلا
وسهلا يا رمضان. Ramadan bulan keberkatan, Ramadan bulan kemuliaan, isikan dengan seluruh amalan untuk mendapat keredaan. Ku gamit Ramadan dengan keikhlasan, sesuci malam Lailatul Qadar. Tak rela kita melepaskan berlalu anugerah yang besar. Ramadan tiba dengan perjanjian untuk umat membersihkan segala dosa yang dilakukan, sebersih bayi dilahirkan. Semarak bulan kerahmatan, penghulu seluruh bulan, pagari hati dengan kekuatan untuk hadapi dugaan. Pesona dunia sering mengaburi mata, sehingga kita sering terleka. Maka Ramadan menjemput kita, mendamparkan janji Tuhan yang esa, mendamparkan janji Tuhan yang esa. Ramadan tiba dengan perjanjian untuk umat membersihkan segala dosa yang dilakukan, sebersih bayi dilahirkan. Semarak bulan kerahmatan, penghulu seluruh bulan, pagari hati dengan kekuatan untuk hadapi dugaan. Pesona dunia sering mengaburi mata, sehingga kita sering terleka. Maka Ramadan menjemput kita, mendamparkan janji Tuhan yang esa, janji Tuhan yang esa. Menambahkan janji Tuhan yang esa. Buat pengetahuan hadirin sekalian, lagu ini belum lagi diputarkan di mana-mana tempat dan junjung kali ia diperdengarkan di program Quran Hawa ini. Semoga kita dapat mengambil ilmu dan kebaikan dari nasyid yang telah disampaikan tadi. Seterusnya, tanpa membuang masa lagi, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Al-Quran dari surah Ar-Rahman ayat 1 hingga ayat 28. Falyatafaddal mashkura.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi penghargaan di atas bacaan surah Ar-Rahman yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Nix Azizan. Moga-moga apa yang disampaikan terus menjadi wajah perjuangan untuk kita untuk meneruskan perjuangan kehidupan ini, insya-Allah. Hadirin sekalian, seterusnya program akan diteruskan dengan tadabbur surah Ar-Rahman oleh saya Ustaz Abdul Azim Muhammad Nasri, iaitu daripada ayat 1 hingga 12 insya-Allah. Dan sebentar lagi saya akan kongsikan slide yang akan saya presentkan sebentar nanti. Sebelum tu jika boleh ada, kalau ada Quran terjemahan, kalau ada Quran terjemahan bolehlah kita sekali sama-sama lah, Quran terjemahan. Kita sama-sama tengok surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman, insyaAllah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya kongsikan dulu slide. Jadi pada hari ini alhamdulillah diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui program ini untuk berkongsi berkenaan dengan indahnya surah Ar-Rahman. Indahnya surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 13 yang saya buat pada hari ini lah, insya-Allah. Dan moga-moga apa yang ada pada hari ini memberi semangat dan motivasi pada kita untuk meneruskan kehidupan ini berlandaskan Al-Quran. Biasanya dalam surah Ar-Rahman ini kebiasaan yang kita dengar, walaupun orang tak hafal dia akan dengar ada perkataan yang berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebanyak berapa kali? 31 kali yang diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman, kan? Jadi sebelum kita masuk dalam perkataan yang berulang-ulang ni, kita tengok dahulu. Nak tengok dahulu mengapa dinamakan surah ni adalah surah Ar-Rahman. Dan mengapa dinamakan surah ini adalah surah Ar-Rahman? Mengapa dinamakan surah Ar-Rahman? Pertamanya dimulakan dengan nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman berarti yang memiliki kasih sayang, kalau dia yang maha pemurah, yang mana yang memiliki kasih sayang kepada seluruh makhluk di dunia dan kasih sayang pada orang-orang yang beriman di akhirat. Seluruh makhluk di dunia bermaksudnya orang Islam, orang bukan Islam, makhluk-makhluk pokok dan sebagainya, itu adalah tergolong dalam apa? Tergolong dalam makhluk-makhluk di dunia ni. Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah, Allah bagi semua. Kan? Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla dan dua nama di antara Asmaul Husna. Nama-nama yang terbaik, nama yang terbaik Allah. Kemudian kerana apa? Kerana Ar-Rahman yang sangat memiliki kasih sayang pada seluruh makhluk di dunia dan kasih sayang khusus pada orang-orang yang beriman di akhirat. Sedangkan Ar-Rahman erti yang sangat memilih kasih sayang pada orang-orang yang beriman di hari kiamat. Itu dia Ar-Rahman. Jadi tengok dulu. Kemudian tengok sebab ayat. Kenapa dia ayat Ar-Rahman ni? Memanglah dalam cerita dalam Ar-Rahman tu, dalam surah Ar-Rahman ada ceritakan tentang akidah, tentang mukjizat dan sebagainya, tentang hari kiamat. Tapi tengok kenapa sebab turunnya ayat ni. Dalam tafsir Fathul Qadir, mana surah ini adalah jawapan Allah terhadap pertanyaan orang-orang musyrik yang bertanya, siapakah Ar-Rahman itu? Nah, inilah surah Ar-Rahman. Kemudian yang kedua, surah ini adalah sebagai jawapan daripada pernyataan penduduk Mekah ketika mereka mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia. Dia cakap yang buat Al-Quran ini adalah Nabi Muhammad, pendusta. Jadi keluarlah ayat Quran ini bahawa yang mengajar Al-Quran ini adalah bukannya Muhammad, bukannya Nabi, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Allah yang ajar Quran ini kepada manusia. Jadi itu adalah antara sebab turun ayat surah Ar-Rahman ini. Okay, yang mana surah Ar-Rahman ini kalau kita berkenalan, dia adalah surah daripada di awal surahnya adalah diturun daripada di Mekah, di akhir Mekah sebelum berhijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Kan? Di hujung-hujung ayat Ar-Rahman ada diturun daripada di Madinah. Kan? Jadi kita tengok apa dia poin perbincangan kita pada hari ini. Ini maksud tadi lah, kenapa ada ayat yang berulang-ulang. Kita nak masuk yang tu. Kan? Kenapa ada ayat yang berulang-ulang?
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadirin sekalian, kenapa ada ayat yang berulang-ulang? Kan? 31, banyak. 31 ayat yang berulang-ulang. Apa ayat dia? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang ni? Kan? Ini adalah untuk membuktikan. Pengulangan ini adalah untuk membuktikan kasih sayang Allah SWT kepada makhluknya, kepada hamba-Nya. Kan? Nak membuktikan kasih sayang Allah tu. Sebanyak 31 kali Allah ulang dalam surah Ar-Rahman. Kalau dibandingkan kita lah, andai kata kalau anak kita tanya kita, ayah, iya, kenapa? Kan, iya, kenapa? Rasanya kalau 10 kali ditanya ayah, kenapa? Mau jentik telinga, sekeh kepala kan? Tak tahulah. Tapi itulah kemungkinan besar kan. Kita pun ada sabar. Tapi yang tunjukkan bahawa Allah kasih dan sayangnya kepada makhluknya, pada hamba-Nya. Allah terus tegur. Macam juga lah seorang cikgu kan, macam kita ni sebagai guru, tegur anak murid kita kan, pakai rambut panjang, baiki potong, rambut panjang potong, asal lah asmara SSDM ataupun otan kan, bagi samurai sikit. Jadi itulah yang mana kenapa ia berulang-ulang sebagai peringatan, peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, teguran oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya, pada hamba-Nya. Jika kita lihat apa kaitan yang kedua lah, kita lihat yang kedua, kaitan dengan surah sebelumnya, surah Al-Qamar, iaitu surah Al-Qamar, iaitu surah Al-Qamar, yakni bulan, surah yang ke-54, yang mana terdiri daripada 55 ayat Makkiyah, Makkiyah, yang mana dalam surah Al-Qamar ni dia menceritakan tentang mukjizat. Mukjizat. Ar-Rahman pun menceritakan mukjizat. Al-Qamar pun menceritakan tentang mukjizat. Mukjizat ketika itu, di Mekah ketika itu, yang mana mukjizat yang di awal-awal ayatnya adalah mukjizat Rasulullah tentang terbelahnya bulan. Okey, tengok terbelahnya bulan. Tengok slide seterusnya. Ini perbandingan surah Al-Qamar dan surah Ar-Rahman. Okey. Yang mana pada surah Al-Qamar itu pada awal Makkiyah, pada tahun ke-5, ada 55 ayat, dan ada 2 ayat yang berulang. Contohnya fakana azabi wa nuzur. Ini 3 kali Allah sebut dalam ayat 21, 30 dan 39. Dan kemudian seterusnya, walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Allah sebut sebanyak 4 kali dalam surah ni, dalam surah Al-Qamar. 6 kisah sejarah yang ada dalam tu. Dan mukjizat yang terbesar di awalnya iaitu ialah bulan terbelah. Bulan terbelah yang mana untuk menunjukkan bukti kepada orang Quraisy yang musyrikin ketika itu supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ianya mukjizat Rasulullah untuk membuktikan bahawa kebenaran itulah. Kan? Kemudian ada surah Ar-Rahman yang mana hujung Makkiyah di awal, turunnya di awal Madaniyah. Surah yang ke-5, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Yang mana 31 kali Allah ulang-ulang, dan dalam surah itu tak ada sejarah pun. Tapi dia menceritakan tentang kebesaran Allah, diceritakan tentang kekuasaan Allah. Kan? Yang mana tidak ada menceritakan tentang sejarah pun. Tak ada tentang ini lah. Yang ini perbandingan surah Ar-Rahman Al-Waqiyah, ini Waqiyah. Okey, yang mana ini segmen dalam surah Ar-Rahman. Yang pertama tentang kehebatan Al-Quran itu sendiri.
Yang kedua tentang penciptaan alam. Yang mana pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 menceritakan tentang keagungan dan kehebatan Al-Quran. Yang kedua, yang mana 26 ayat pada ayat yang ke-10 hingga 36 menceritakan tentang penciptaan alam. Mana yang ketiga, kiamat, masyar, neraka. Kemudian 15 ayat lagi tentang nikmat syurga. Dan seterusnya nikmat syurga VVIP. Dan insyaAllah kita akan fokus hari ini tentang kehebatan Al-Quran. 12 ayat yang terawal insyaAllah. Ya. Tengok. Dan ini ya isi kandungan surah Ar-Rahman yang mana 12% Al-Quran hijau, alam, kemudian neraka, syurga dan syurga VIP lah. Apa kaitan tadi, kita ulang balik kaitan dengan surah Al-Qamar dan juga surah Al-Qamar dan juga surah Ar-Rahman ni. Kita tentang mukjizat, membawa kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran, mukjizat jelaskan. Yang mana kalau Al-Qamar ini menceritakan tentang terbelahnya bulan. Kan? Menunjukkan mukjizat bulan terbelah. Kan? Tapi dalam surah Ar-Rahman ini ada mukjizat di awal ayatnya, ayat 1 hingga ayat 5. Bukan saja bulan boleh terbelah, tapi hati manusia ni, hati kita sebagai hamba Allah mampu terbelah. Kan? Jadi kita akan tengok apa dia uniknya. Ya, kita akan tengok uniknya pembukaan surah ini yang dimulakan dengan nama Allah, iaitu surah iaitu Ar-Rahman. Okay. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat surah Ar-Rahman, di awalnya disebut dengan Ar-Rahman, kan? Ayat Ar-Rahman, iaitu yang maha pemurah. Yang maha pemurah yang macam mana? Kalau ada mubtada adalah khabar dia, adalah penjelasan dia. Kalau saya azim yang mana? Azim yang besar, azim yang gemuk, macam itulah. Tapi Ar-Rahman yang macam mana? Dan 77 ayat seterusnya, kita tahu kan dalam surah Ar-Rahman ada 74 ayat. Ar-Rahman menyatakan nama Allah Ar-Rahman ayat pertama, dan 77 ayat seterusnya adalah menceritakan tentang Ar-Rahman ini sendiri. Nak huraikan tentang Ar-Rahman ni perlu 77 ayat surah Ar-Rahman. Ini yang kita tengok lah. Yang mana kita tengok Ar-Rahman, ayat yang kedua, Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran pada siapa sahaja yang dikehendakinya. Dan inilah Allamal Quran ini telah menolak segala tuduhan kepada Rasulullah SAW, pada Nabi Muhammad, yang mengatakan yang buat Quran, yang cipta Quran ni, yang reka Quran adalah Nabi Muhammad. Maka tertolaklah segala tuduhan-tuduhan oleh orang kafir ketika itu, dan yang mengatakan Quran ini adalah bahan rekaan. Jadi Allah dah jelaskan dalam surah Ar-Rahman ni, Allamal Quran, dan inilah nikmat yang terbesar di dalam ayat kita lah. Dan dalam Quran ini adalah nikmat yang paling besar untuk kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah. Allamal Quran. Kemudian kita lihat khalaqal insan. Allamal Quran khalaqal insan. Ini adalah nikmat yang kedua. Yang ini khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Jadi dalam ni ada empat nikmat yang Allah berikan. Yang pertama, Allamal Quran. Yang kedua, yang telah menciptakan manusia, diciptakan kita sebagai manusia. Yang ketiga, Allamahul Bayan, yang mengajar kita berkomunikasi, kan? Mengajarkan manusia kemampuan untuk menjelaskan, berkomunikasi. Dan yang kelima, Asyamsu wal Qamaru bihusban, beredarnya matahari dan bulan menurut kadarnya, menurut perhitungannya. Menurut perhitungannya. Okay, jadi slide tak nampak je. Slide.
Ada Ustaz? Okey. Ada Ustaz? Okey dah. Cantik. Teruskan silakan. Ar-Rahman Allamal Quran. Okey. Ada 4 nikmat. Yang mana yang pertama ialah Allah SWT mengajarkan Quran. Yang kedua, diciptakan kita sebagai manusia. Yang ketiga, Allah ciptakan kita boleh berkomunikasi. Dan yang keempat, Allah jadikan matahari dan bulan beredar mengikut kadar itu. Dan ini adalah empat nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Yang pertama, alam Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala letak alam Al-Quran dulu, bukan khalaqal insan? Kenapa? Sebab alam Al-Quran, Quran adalah nikmat yang paling besar. Jadi sepatutnya bangun-bangun daripada tidur, kan, kita alhamdulillah, kita sepatutnya bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah bangkitkan kita untuk kita belajar Al-Quran, untuk kita baca Al-Quran. Sebenarnya sepatutnya. Sebab apa? Sebab Allah kata alam Al-Quran, inilah nikmat. Quran ini adalah nikmat manusia. Kejadian manusia, yang mana Allah jadikan manusia ni, dia ciptakan kita sebagai manusia, berbagai kaum, berbagai bangsa. Kemudian tengok Allamahul Bayan. Apabila kita tentang Allamahul Bayan, dia mengajarkan manusia, mengajarkan manusia mampu menjelaskan. Maksudnya kita ni ada macam-macam bahasa, kan? Ada macam-macam bahasa, ada macam-macam ideologi. Jadi Allah SWT nak kita bergaul. Okey, nak kita bergaul dengan berpandukan dengan berpandukan Al-Quran. Khalaqal insan, Allah jadikan, Allah ciptakan kita manusia ni, ya, dengan berpandukan Al-Quran. Kita nak jadi manusia, kita perlu berpandukan Al-Quran. Al-Quran, kita jadi manusia yang ada peri kemanusiaan. Kalau kita jadi cikgu, kita guru, kita ada guru yang berperi kemanusiaan. Sebab apa? Sebab kita ikut Quran. Allamal Quran. Yang mana secara tak langsung kita akan jadi orang yang berkemanusiaan. Guru. Kalau jadi ibu yang berperi kemanusiaan. Kalau jadi guru yang berperi kemanusiaan, tak adalah main bedal dan sebagainya. Itulah yang mana alam Al-Quran ini, yang mengajarkan Quran ini adalah untuk menjadi hudan, hudan petunjuk. Hudan menjadi petunjuk kepada kita, menjadi petunjuk kepada kita, seperti dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk untuk yang tak jalan arah yang takwa. Berkaitan juga dengan surah Al-Fatihah, siratal mustaqim, kan, ihdinas siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Banyak lagi, kan. Khalaqal insana 'allamul bayan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan matahari dan bulan yang digerakkan pada kadarnya, beredar menurut perhitungan. Bulan dan matahari yang ada pada hari ini adalah bulan dan matahari yang ada pada zaman para sahabat, zaman para nabi. Itu adalah bulan yang sama, bintang yang sama, beredar, bergerak. Khalaqal insan, dan juga asy-syamsu wal qamaru bi husban. Seterusnya kita tengok pada poin yang seterusnya. Uniknya pembukaan surah ini yang dimulakan dengan nama Allah, iaitu Ar-Rahman, dari ayat 1 hingga 5. Itulah uniknya, yang mana diciptakan nikmat terbesar ialah mengajarkan Al-Quran. Allah mengajarkan Al-Quran kepada kita.
kan, mengajarkan Quran kepada kita, yang mana mengajarkan Al-Quran kepada kita, tunjuk kepada kita bahawa Al-Quran inilah nikmat yang paling besar pada kamu wahai hamba-Ku. Kita terima. Terima kasih ya Allah, kan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bagi peluang dan ruang untuk kita untuk belajar dan sebagainya. Kemudian tengok pula yang keempat, iaitu signature. Apa tadi? Tanda, track mark dalam ayat 7, 8 dan 9. Okay. Dalam ayat 7, 8 dan 9 kita tengok وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ زَانًا أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا وَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ wazan waw zainun. Allah sebut dalam 7, 8, 9 sebanyak 4 kali, kan, wazan yang mana bermaksud seimbang. Apa maksud dia? Tengok, wasama rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit dia telah meninggikannya dan dia meletakkan timbangan, iaitu keseimbangan. Seimbang. Kemudian pada ayat ke-7, alla tatghaw fil mizan, supaya tidak kamu merosakkan, iaitu berlaku zalim terhadap timbangan atau keseimbangan. Keseimbangan. Kemudian pada ayat yang ke-8, yang ke-9, 7, 8, 9, yang ke-9, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, dan kamu tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan kamu mengurangi timbangan. Jangan kamu mengurangi timbangan. Maksudnya timbangan ni adalah keseimbangan. Allah Subhanahu wa taala jadikan semua yang ada dekat dunia ni seimbang. Seimbang dari segi keseimbangan lah. Allah jadikan langit seimbang, kan. Allah jadi supaya tidak berlaku supaya tidak kamu merosakkan terhadap timbangan. Maksudnya Allah jadikan diri kita ni pun seimbang, kan. Dan kamu tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan kamu mengurangi timbangan. Maksudnya kita ni adalah seimbang. Setiap apa sahaja yang ada dalam dunia ni Allah jadikannya ia seimbang. Itu adalah yang mana dalam 7-8 yang mana ciri-ciri yang ada dalam ciri-ciri yang ada kejadian Allah yang Allah jadikan dekat dunia ni adalah seimbang. Kemudian kita tengok ada lagi apa ciri-ciri yang ada, apa lagi ciri lain ciptaan Allah ni. Contohnya dalam surah Al-Mulk, apa ciri-ciri yang lain ialah ciri-ciri yang lain ialah allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Yang tadi semua kehidupan ini adalah seimbang, kan, seimbang. Tapi dalam surah Al-Mulk, inilah saya baca, dialah yang telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, tidak sedikit pun kamu melihat di dalam penciptaan Allah yang maha pemurah dari ketidakseimbangan. Farji'il basara tara min futur, maka ulangilah penglihatan kepada ciptaannya. Apakah kamu lihat? Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kan? Katanya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu takkan lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Nampaknya ciri-ciri ciptaan Allah yang lain ialah tidak ada cacat. Maksudnya Allah dah jadikan kita sempurna, cantik. Allah jadikan makhluknya begitu sempurna, indah, kan. Jadi motivasi
sebenarnya bila surah Ar-Rahman ni ada nama Ar-Rahman dalam surah Al-Mulk tadi, dia berkaitan dengan Ar-Rahman yang mana yang Maha Pemurah. Kan? Dia menjadi satu motivasi bahawa bila kita ni bersifat pemurah, kita bersifat dengan bersifat yang pemurah. Dan bersifat dengan sifat Allah yang pemurah, kita tidak akan melakukan kecacatan. Maksudnya bila kita ada sifat kasih sayang, pemurah ini juga adalah kasih sayang, yang mana bila kita ada bersifat kasih sayang, kita akan buat sesuatu tu sebaik mungkin. Contoh, kalau kita sayang dengan tugasan kita, kita akan lakukan tugasan kita sebaik mungkin. Kita akan buat kerja kita sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab kita sayang dengan tugas kita. Kan? Kita akan lakukan sebaik mungkin. Contoh, seorang ibu yang disayang dengan keluarga dia, kan, dia sayang dengan anak-anak dia. Bila dia nak masak, dia akan masak sebaik mungkin. Seorang ayah yang nak mendidik anak dia, kan, nak jadi yang terbaik, dia akan didik anak dia dengan kasih sayang, didik dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin. Yang mana dia akan menjadi motivasi kepada motivasi kepada kita untuk lakukan sebaik mungkin. Dan surah inilah yang mana perkataan Wazana tadi, dan Wazana dengan perkataan dengan Ar-Rahman dalam surah Al-Mulk tadi. Dia akan melahirkan untuk menjadikan kasih sayang untuk kita lakukan, untuk melakukan dengan lebih baik sebaik mungkin, insya-Allah. Kemudian bila kita lihat seterusnya, bila kita lihat pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, kan, kalau kita tengok lepas saya berkenaan dengan ayat 9 tadi, kemudian ayat yang ke-10, wal arda wada'aha lil anam, dan bumi dia telah meletakkan untuk semua makhluknya. Maksud semua makhluk ni, kan, kat bumi lah makhluk-makhluk semua ada, kan. Sedangkan pokok-pokok, apa semua pokok ni ada berzikir dan sebagainya, kan. Kemudian fiha fakihatun wa nakhlun zatul akmam, kan, di dalamnya terdapat buah-buahan, ada pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang dan sebagainya, kan. Kemudian yang seterusnya wal habbu zul asfi wal raihan, kan, dan biji-biji yang mempunyai kulit, daun dan bunga-bunga yang harum, kan, yang harum. Allah ceritakan apa yang ada dekat bumi ni, kan. Banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi satu kejutan, kejutan poin yang kelima, kejutan yang mana ini surah Ar-Rahman tadi, pasal 1, pasal 2. Okey, ada kejutan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-13, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tiba-tiba ada ayat, maka yang manakah nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu dustakan. Dan pula tadi cerita tentang manusia. Tentang manusia. Tiba-tiba apa yang berdua pula ni, kan? Kenapa? Ayat tafsir telah menafsirkan bahawa yang berdua ini adalah jin dan manusia. Dan manusia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka yang manakah nikmat Tuhan kamu berdua, yakni jin dan manusia, yang kamu dustakan. Allah cerita, kan, cerita pula masuklah al-jin. Rupanya tuan-tuan dan perempuan, jin ni kehidupan dia sama macam manusia. Mereka juga ada orang Islam, mereka juga ada jin Islam, jin yang bukan Islam, kan. Surah Ar-Rahman juga ada hadis yang berkenaan dengan jin, berkaitan dengan Ar-Rahman. Saya cek kayaknya ni surah Ar-Rahman. Okey, boleh tengok slide. Ini tafsir ayatnya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Ini tafsir ayat. Okey, maksudnya adalah wahai jin dan manusia, ni mana kalian, yang manakah yang kalian dustakan. Kenikmatan tersebut sangat banyak, tidak dapat dinilai dan dihitung. Ini adalah jawapan dari pertanyaan itu, adalah tidak ada sesuatu hadis ni diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu,
yang mana maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menemui para sahabat. Kemudian beliau membacakan surah Ar-Rahman dari awal hingga akhir. Dan mereka pun diam. Kemudian beliau berkata, saya telah membaca surah ini kepada para jin di malam pertemuan dengan jin. Maksudnya ada jin ada bersama dengan jin lah kan. Kemudian lebih baik daripada kalian. Maksudnya kaum jin ni memberi respon terhadap surah Ar-Rahman kan. Kemudian mereka lebih baik respon daripada kalian. Ketika saya membaca ayat yang artinya maka nikmat kalian yang mana yang kalian berdua dustakan. Mereka menjawab, tidak ada sesuatu apapun dari nikmatmu wahai Rabb kami yang kami dustakan. Untukmu segala pujian. Hadis ini hadis riwayat Tirmizi. Maksudnya surah Ar-Rahman ni membuktikan bahawa jin ni begitu mudah tersentuh hati, mudah respon dengan apa yang disampaikan. Maksudnya mereka mudah dengan Islam. Bila Rasulullah bacakan ayat Ar-Rahman tu, para sahabat diam je, senyap je. Tapi jin dia respon. Maksudnya Dia buka lagi tu. Maksudnya kita tengok dalam surah jin, tuduhan ataupun macam tuduhan fitnah buat jin. Buat dan ada tuduhan buat jin. Sebenarnya jin ni pun ada Islam, dia pun kehidupan seperti kita, ada keluarga dan family dan sebagainya kan. Jadi ada dalam surah jin, tengok kan, yang mana surah jin ayat yang pertama, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawasanya telah mendengarkan bacaan Al-Quran sekelompok daripada bangsa jin. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Maksudnya telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ayat ini juga mereka ada juga berdakwah, menyampaikan Al-Quran, mengajak para jin yang lain untuk masuk Islam, untuk buat dakwah dan sebagainya. Kehidupannya sama macam umat manusia. Itulah kan, seperti umat manusia. Ini hadis lah. Jadi maka tertolaklah. Tak ada hadis yang mengatakan sejahat-jahat manusia adalah sebaik-baik jin. Tak ada. Itu adalah satu tumahan. So kena mati, kesian jin-jin tu kan. Jadi kita kena perbetulkan insyaAllah. Sebab benda ni kadang-kadang adalah kan, kawan-kawan sebut kan, sebaik-baik manusia adalah sejahat-jahat jin apa semua. Jadi kita kena betulkan lah kan. Jadi sebelum kita tutup dengan kesimpulan, kita ulang balik, kita cek balik yang mana nikmat-nikmat Allah yang ada dalam surah Ar-Rahman ini. Yang pertama, Allamal Quran. Yang kedua, Khalaqal Insan, yang telah menciptakan manusia. Yang keempat, Allamahul Bayan. Dia mengajarkan manusia berkomunikasi macam mana. Kalau kita tengok dalam Allamahul Bayan, dia mengajarkan manusia berkomunikasi. Yang telah menciptakan Khalaqal Insan, yang telah menciptakan manusia. Kita cek balik macam mana hubungan kita dengan adik-beradik kita, hubungan kita dengan saudara mara kita. Kita cek balik hubungan kita dengan rakan sekerja kita. Adakah kita mengikut Allamal Quran kan? Adakah kita mengikut Quran? Macam mana Allah ajarkan kita, macam mana kita nak berhubung, berkomunikasi dengan manusia. Adakah kita berperi kemanusiaan kan? Adakah kita juga berperi kebedatangan kan? Tolong binatang lah kan? Berperi kemanusiaan, bantu manusia yang lain kan? Ada satu kata petua lah. Petua, kalau kita berhubung dengan manusia,
berhubung dengan manusia ada petua. Petuanya sate. Petua sate. Kalau kita dengan keluarga kan sate. Sate kan dicocok-cocok, dikipas-kipas, dibakar-bakar, kan? Itulah petuanya itu. Jangan ikut resam sate. Jangan kita cocok-cocok, jangan kita kipas-kipas, jangan kita bakar-bakar. Kalau bara tu dah menyala, jangan dikipas. Kalau boleh kita simbah air, kan? Kalau masak sate tak apalah. Tapi dalam berhubung dengan manusia, kan, khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia ini perlu berpandukan Al-Quran. Ya Allah berikan Al-Quran, maka jauhkanlah resam sate, kan. Jadi seterusnya Asyams wal Qamar bi husban tadi tu, kan, sebagai petunjuk pada kita, kan, sebagai perhitungan. Jim. Rehat dulu dalam 2 minit, kita bagi ni untuk dia orang rehat minda dulu sekejap. Okey, jadi saya berhenti sebentar dan kita teruskan sebelum penutup lagi. Kita berhenti sebentar, berehat sebentar. Kita dengar dulu Ustaz. Kita dengar dulu kerajaan COVID-19. Kita berhati-hati dalam kita jaga jarak dan kita jaga kesihatan untuk anak-anak kita dan juga keluarga kita. Kita dengarkan dulu Corona. احذر التجمع تجنبا للآفات تنجو من الأمراض ومن كورونا. للطرق إلزم لا تتساهل صحتك اهتم غسل يدك بانتظام بالصابون يا سلام تنجو من الأمراض ومن كورونا. بهذا الشكل نبدأك حول الفم لا تعطس بهذا الشكل نبدأك حول الفم. البسي الكمامات واتبع كل التعليمات تنجو من الأمراض ومن كورونا. الرياضة لو ساعات تعطي جسمك مناعة من كل الأمراض ومن كورونا. الله علمنا نعمل الأسباب وإحنا لازمنا طاعة الوهم. غسل يدك بانتظام بالصابون يا سلام تنجو من الأمراض ومن كورونا. Itu dia, Wamin Corona. Okey, James, sambung terus. Terima kasih. Kita terus pada yang terakhir, ya, terus pada penutupan kesimpulan. Dan kesimpulannya dapat kita simpulkan, yang mana ada 4 perkara banyak, tapi kita ambil 4 ni. Ada yang dekat presentation. Okay. Ada. Ada saya. Ada. Untuk kesimpulan yang mana yang pertama, mengingatkan kita kepada kita bahawa Allah SWT memiliki sifat yang maha pengasih. Pengasihnya Allah tak sama pengasihnya seorang ibu pada anaknya, kan? Pemurahnya Allah tak sama pemurahnya Allah dengan makhluk-makhluk lain, tak, kan? Kalau seorang ibu, ya, dia mengandungkan anaknya, kan, di dalam rahimnya, rahimah, kan, di dalam rahimnya, yang mana rahmah, seorang ibu terkenal dengan kasih sayangnya, kasih sayangnya, yang mana Allah berikan sedikit kasih sayang pada seorang ibu ni, yang mana dia mengandungkan anaknya, kan,
menjaga anaknya, melahirkan anaknya, ialah melahirkan anaknya cedera, terkoyak, kan, dijahit semula berdarah dan sebagainya, kan, sabar je. Saya pernah bercerita, bertanya kepada anak-anak murid, tanya, bila masa yang kamu boleh tendang mak kamu, kan? Semua terkejut, semua muka marahan. Dia ada masa dia. Bila? Ketika dalam perut. Ketika itulah bila kamu tendang mak kamu dalam perut, bukan mak kamu takkan marah, mak kamu akan mengukir senyuman. Kan, nak tengok sifatnya kasih sayang itu pada seorang manusia, seorang ibu, seorang ibu, mak dan sebagainya. Tapi pengasihnya Allah, pemurahnya Allah, sayangnya Allah pada makhluknya, sayangnya Allah pada hambanya lebih daripada itu. Kita kena hormat mak kita 3 kali ganda, 3 kali lagi kena hormat berbanding ayah dan sebagainya. Tapi dengan Allah SWT, dengan Allah berikan sekarang apa yang ada pada kita, apa yang ada pada kita, tangan kita, tubuh badan kita, nafas yang mana Allah berikan pada kita, itulah mengingatkan kita kepada Allah bahawa Allah mempunyai sifat penyayang, pengasih yang paling hebat. Dan yang kedua, mengingatkan kepada kita semua nikmatnya yang telah dan akan dianugerahkan kepada kita. Kita tak tahu apa yang akan berlaku nanti. Tapi yakin dan percayalah, di akhirat zaman nanti, di akhirat nanti, dan di hari kiamat nanti, hanya dua makhluk sahaja yang akan ada, iaitu manusia dan jin. Makhluk-makhluk lain akan musnah. Dan Allah akan fokus kepada manusia dan jin semata-mata. Yakin dan percayalah, kalau kita buat baik perkara-perkara yang mengikut alamal Quran yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yakinlah. Dan yang ketiga, mengingatkan kepada kita agar tidak kufur dengan nikmat Allah. Agar tidak kufur dengan nikmat Allah. So, sifat kufur dengan nikmat Allah ini adalah yang amat-amat yang kita takutkan. Kadang-kadang kita tak perasan kita kufur dengan nikmat Allah. Moga-moga kita dijauhkan dengan sifat-sifat kufur dengan nikmat Allah. Dan yang keempat, Allah redha dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Allah redha dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu saja, insya-Allah. Segala yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dan yang lemah itu adalah pada diri saya sendiri, yang kurang ilmu. Hakikatnya pun daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah beri peluang dan ruang bagi saya untuk lebih belajar, untuk beri peluang pada kita semua untuk belajar, cari lagi ilmu, kan, yang mana kekurangan tu ampun dan maaf. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ruang dan peluang, memberi kita hidayah, petunjuk untuk terus mencintai Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, menyayangi Al-Quran sepenuh hati kita, insya-Allah. Dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Nik Azizan bin Nik Jafar untuk membacakan doa. Persilakan Ustaz. Baik ya. Terima kasih Ustaz Azim dengan ibrahnya yang terbaik. InsyaAllah kita akan sama-sama kita akan mengaminkan doa. Suara jelas tak Azim? Jelas. Ya. Jadi kita di samping itu kita tutup dengan Allah merhamna bil Quran untuk ibrah kita kali ini. Allah merhamna bil Quran sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.
mengaminkan doa insya-Allah. Semoga majlis kita ini diberkati Allah Subhanahu wa taala.
dan muslimat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan berakhirnya bacaan doa itu, maka berakhirlah program Quran Hawa peringkat sekolah menengah Sungai Pusu pada tahun ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu daripada kami. Moga-moga kita berjumpa lagi. Sekian untuk majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah. Bismillah. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Tahniah Ustaz. Satu gabungan yang baik daripada Badar dan semua guru-guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you support. Terima kasih banyak-banyak pengetua. Terima kasih Azim. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz Nik. Terima kasih Ustaz Azim. Dan juga terima kasih Yasin. Cik Yasin. Terima kasih semua. Ku gamis Ramadan dengan keikhlasan, sesuci malam Lailatul Qadar. Selamat memburu Lailatul Qadar pada semua yang ada kat sini. Melepas Teruskan